Sebuah helikopter milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia jenis AW139 dengan nombor pendaftaran M7201 dilaporkan melakukan pendaratan cemas di perairan Pulau Angsa, Selangor. Menurut kenyataan Ketua Pengarah APMM, Laksmana Datuk Hamid Muhammad Amin, kejadian berlaku kira-kira jam 9.55 pagi Selasa ketika melakukan latihan menyelamat. Jelasnya panggilan kecemasan diterima daripada pemancing yang berada di sekitar lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat telah diaktifkan pada jam 10.15 pagi oleh pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan Maritime Rescue Coordination Centre Putrajaya. Ketika kejadian, helikopter berkenaan diterbangkan Lieutenant Commander Tengku Muhammad Nizam Tengku Zakaria, Lieutenant Commander Muhammad Azrul Saidi bersama seorang kru udara pegawai waran 1 John Ibnu serta seorang perdana penyelamat bintara Muhammad Nur Hayat Hashim. Semua kru telah berjaya diselamatkan dan diterbangkan ke Stesen Udara Maritim Subang. Sebelum itu, bot pemancing yang berada di lokasi kejadian telah memberi bantuan awal kepada kru yang terbabit. Siasatan lanjut akan dilakukan Maritim Malaysia bagi mengenal pasti punca kejadian. Populasi Korea Selatan berisiko pupus menjelang tahun 2750 berikutan trend penurunan kadar kelahiran, demikian menurut satu kajian. Menurut akhbar The Times, pada tahun ini, wanita Korea Selatan secara purata mempunyai 0.72 anak dalam hidupnya. Pada tahun lalu, Korea Selatan mencatatkan pengurangan 19,000 bayi berbanding 2022 yang bersamaan penurunan 7.7% kadar kelahiran. Ia angka terendah pernah dicatatkan sejak rekod kadar kelahiran bermula 54 tahun lalu. Dalam masa sama, meskipun bilangan kematian turut berkurangan sebanyak 5.4% berbanding 2022, ia masih tidak mencukupi untuk mengimbangi jumlah populasi. Kadar kematian juga lebih tinggi berbanding kadar kelahiran di Korea Selatan bagi tempoh 4 tahun berturut-turut. Sekiranya trend itu tidak berubah, rakyat terakhir Korea Selatan dijangka mati menjelang tahun 2750. Keadaan itu menyebabkan negara berkenaan terdesak untuk meningkatkan kelahiran bayi, manakala wanita perlu mempunyai kadar purata seumur hidup sebanyak 2.1 bayi. Ia adalah 3 kali ganda berbanding pada semasa. Pakar-pakar sebelum ini mengunjurkan bahawa walaupun dengan kadar kelahiran 1.19 iaitu hampir 2 kali ganda berbanding pada semasa, negara itu akan menyaksikan penurunan populasi 12 juta orang dalam tempoh 32 tahun. Terdapat banyak sebab mengapa wanita Korea Selatan enggan mempunyai anak, antaranya kos pendidikan dan penjagaan anak yang jauh lebih mahal berbanding sebelum ini. Kerajaan cuba menangani isu tersebut dengan menawarkan insentif kepada wanita seperti manfaat berjumlah 1 juta won sebulan untuk setiap anak yang dilahirkan. Suami isteri ditemui mati, dipercayai dibunuh di kawasan kebun sawit dekat Pantai Remis, Manjung, Perak pada Selasa. Keadaan mangsa masing-masing berusia 74 tahun itu dimaklumkan kepada polis sekitar jam 3.30 petang. Ketua Polis Daerah Manjung, Assistant Commissioner Nordin Abdullah berkata, siasatan dijalankan mendapati telah berlaku pertengkaran antara kedua-dua mangsa dengan seorang lelaki sebelum kejadian. Menurutnya, pertengkaran bersama lelaki yang merupakan adik kepada suami itu dikatakan berpunca daripada perebutan harta tanah kebun. Katanya mayat suami isteri itu dijumpai dalam kebun dengan kecederaan di kepala dan muka, kesan dilibas dengan sabit sawit. Suspek kes itu berusia 61 tahun telah berjaya ditahan bagi membantu siasatan. Beliau berkata mayat kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh untuk bersiasat bagi mengetahui punca sebenar kematian. Menurutnya, polis akan mendapatkan perintah reman ke atas suspek bagi siasatan lanjut. Katanya, kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Bekas pelajar tingkatan 6 dijatuhi hukuman penjara 30 tahun oleh Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu kerana membunuh rakannya 4 tahun lalu. Keputusan itu dibuat Hakim Datuk Hassan Abdul Ghani selepas tertuduh Siti Nur Atira Azmi mengaku salah terhadap pertuduhan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh Siti Nur Suria Ismail di rumah di Kampung Lubuk Batu, Jalan Bukit Taduk, Telemong, Hulu Terengganu antara jam 8.30 pagi hingga 9.30 pagi pada 1 November 2020. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara minimum 30 tahun dan maksimum 40 tahun dan hukuman tidak kurang 12 sebatan sekiranya tidak dijatuhkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, tertuduh diberikan hukuman pemenjaraan berdasarkan kepada pindaan terkini mengikut Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023. Mahkamah mengarahkan hukuman penjara bermula daripada tarikh tangkapan iaitu pada 2 November 2020. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Amir Abu Bakar Abdullah dan Muhammad Khairul Idris manakala tertuduh diwakili Peguam Azura Ghazali. Sebelum ini, seorang remaja perempuan ditemui mati
dipercayai dibunuh dengan beberapa kesan tikaman di bahagian badan, termasuk putus pergelangan tangan kiri di kampung Lubuk Batu, Temelong, Kuala Berang pada 1 November 2020. Dalam kejadian itu, mangsa ditemui tertiarap di ruang tamu rumah berkenaan oleh adiknya yang baru pulang dari sekolah.